Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, duduk. Sini pulang. Boleh ke? Kacau. Okey, pulang. Okey. Siapa ingat lagi minggu lepas kita belajar pasal apa? Gelombang. Saya ingatlah pula kejap. Tak apalah. Okey, kejap saya cari okey. Minggu lepas cikgu dah buat peta minda, betul tak? Betul tak? Okey. Jadi minggu lepas kita yang kelas Lan. Okey, kelas 2 kelas yang sebelum kita belajar mengenai apa? Jenis gelombang kan? Okey, awak kenal jenis gelombang, awak buat eksperimen. Yang kelas hari Isnin hari tu kita belajar apa? Awak belajar panjang gelombang lagi? Frekuensi lagi? Amplitude. Laju gelombang. Okey, maksud dia yang semua awak sebut tu adalah apa? Ciri-ciri gelombang. Okey. Ciri-ciri gelombang. Ini kita ingat balik lah. Sebab ada pun kawan awak Itati baru masuk kelas hari ni kan. Okey, kita bahas balik. Okey, ciri-ciri yang gelombang yang pertama. Okey. Contoh kalau cikgu ada bentuk gelombang. Okey, dan satu lagi gelombang. Okey, dan ini adalah titik keseimbangan. Apa maksud titik keseimbangan? Tempat dia apa? Yelah, memanglah kosong. Apa maksud dia? Titik apa? Titik permulaan. Maksud dia waktu tu tak ada ayunan, tak ada getaran, betul? Titik awal dia, titik kosong dia. Okey, waktu titik kosong, okay, kemudian bila kita buat gelombang, bila kita buat ayunan, okey, cikgu cakap kalau kita letak pensel dekat bawah ni, okey, awak letak kertas apa-apa kat bawah, awak akan boleh nampak ayunan dia tu menghasilkan gelombang, betul, bentuk gelombang. Dan dalam bentuk gelombang yang awak akan nampak daripada graf gelombang ada dua jenis. Yang pertama adalah gelombang berbentuk U, okey, dan satu lagi gelombang berbentuk S. Kenapa kita kena tengok bentuk U atau bentuk S? Untuk tahu jarak. Ini berapa gelombang? Macam mana kita tahu satu? Satu puncak. Okey, satu puncak. Kat sini puncak kan? Atas puncak. Bertemu puncak. Okey, dan yang kat sini. Daripada titik keseimbangan. Gelombang tu adalah titik keseimbangan. Satu gelombang. Contoh kalau dia sambung lagi. Kat sini berapa gelombang? Dua. Sebab kita ambil daripada titik keseimbangan. Berjumpa titik keseimbangan sebagai satu gelombang. Okey, apa pentingnya? Kenapa kita kena tahu satu gelombang? Kenapa awak kena dapatkan satu gelombang ni? Nak kira apa? Nak cari apa? Panjang. Panjang gelombang, jarak gelombang. Okey. Panjang. Maksud dia dekat sini awak boleh cari panjang gelombang. Okey, lambda, betul. Daripada titik ni, okey, satu gelombang. Okey, kita boleh cari panjang gelombang. Dari ciri-ciri awak boleh jumpa panjang gelombang. Awak boleh jumpa amplitude. Amplitude itu apa pula? Jarak paling tinggi. Sesaran maksimum. Maksudnya kalau cikgu ayunkan kat sini, kita tengok yang belah sini dia punya sesaran maksimum. Dia boleh pergi sampai mana? Okey, itu adalah amplitude dia. Kalau dalam graf, dekat sinilah kan maksud dia kan? Dalam graf, daripada titik keseimbangan sampailah titik yang puncak ni adalah awak punya amplitude. Okey, selain panjang gelombang dan juga amplitude, kita boleh dapat apa? Sebelum frekuensi? Tempoh. Tempoh ni awak kira untuk apa? Masa. Okey, masa menghasilkan apa berapa? Satu gelombang. Sama juga macam awak kira untuk panjang gelombang, kita cari satu gelombang, lepas tu kita tengok berapa tempoh masa dia. Okey? Tapi dia ada dua gram kan? Kalau panjang gelombang ni awak pakai gram yang mana? Sesaran melawan
Jarak lah. Sebab yang ni panjang, betul tak? So cm dengan cm. Kena tengok graf sesaran melawan jarak. Kalau tempoh awak tengok graf mana? Sesaran melawan masa. Sebab apa? Sebab dia tempoh. Tempoh masa menghasilkan satu gelombang. Okey. Dan frekuensi. Apa rumus frekuensi? 1/T. Yang ni macam mana kita dapat rumuskan dia? Apa yang awak faham? Sekarang 1/T dia punya unit dia per second, betul? Per second ataupun hertz. Okey, apa maksud per second ni? 1 saat. Jadi untuk frekuensi tu dia nak tengok dalam masa 1 saat berapa ayunan dapat dihasilkan. Faham? Kalau yang kat sini kita nak tengok tempoh masa menghasilkan satu ayunan. Okey, tempoh masa menghasilkan satu ayunan berapa? Kalau 5 minit, 5 minit lah. Sekarang dia nak tengok dalam 1 saat ni berapa dia punya ayunan dapat dihasilkan. Okey, dan yang terakhir kita ada laju. Okey, laju apa rumus dia? Frekuensi darab lambda, darab panjang. Macam mana dapat frekuensi darab panjang? Kita guna rumus asal apa? Tak, rumus asal. Yang asal sekali. V sama dengan sesaran bagi masa. Okey, ni yang asal. Lepas tu daripada sesaran bagi masa, sesaran awak sekarang, jarak awak sekarang adalah awak punya lambda, betul? Okey, T awak adalah tempoh. Okey, dan kita tahu bahawa frekuensi adalah 1/T. Jadi kita keluarkan 1/T dekat sini. Okey, dan lambda. Jadi sebab tu kita dapat F lambda. Okey, dia datangnya daripada rumus asal ini. Boleh Zati? Okey. Tak apa. Okey, jadi sekarang ni dah belajar dan cikgu dah suruh awak buat latihan, nanti cikgu semak. Okey, jadi hari ni kita akan masuk bab topik baru mengenai gelombang. Okey, topik ni pelembapan dan resonan. Dia benda yang berbeza tapi dia saling melengkapi, saling memerlukan. Maksudnya ada ketikanya dekat pelembapan ni awak memerlukan resonan, dan ada ketikanya dekat resonan tu awak memerlukan pelembapan. Okey, dia benda berbeza tapi awak perlukan dia satu sama lain. Untuk apa nanti kita terang. Sekejap, cikgu tukar speaker. Tak tahulah kat speaker ni dengar ke tak. Cikgu tukar dulu. Oh, tadi tukarlah, tak apalah. Okey. Okey. Pelembapan dan juga resonance. Apa tu pelembapan, apa tu resonance? Okey, pelembapan. Kalau bahasa Melayu lembap, apa itu lembap? Lambat apa? Contoh, kalau kita ada 2 orang. Awak ada orang A, awak ada orang B. Okey, macam mana? Okey, contoh macam mana kita takrifkan orang A ni lembab, orang B ni tak lembab? Laju. Okey, laju. Bermaksud, contoh daripada awak punya, daripada kelas nak ke makmal. Betul tak? Dari kelas ke makmal, semua orang melalui jarak yang sama. Andaikanlah walaupun ada atas bawah. Okey, andaikan daripada bawah, daripada kelas awak turun, awak lalu 4 nekat tadi. Okey, kemudian dekat tangga yang tepi ni awak turun bawah dan jumpa lab. Betul. Andaikan awak guna jarak tu. Okey, waktu ni kita takrifkan lembab kalau yang secara takrifan maksud dia bila masa awak daripada kelas dan kita tengok masa, betul tak? Siapa yang lagi laju sampai? Yang tak laju tu awak cakap dia lembab. Betul tak? Betul tak? Okey, tapi untuk yang kita nak belajar ni, dia bukan kita tengok masa. Tapi kita tengok apa yang kita tengok. Okey, so sekarang, ni gambar apa? Buayan. Semua orang pernah main buai ke? Benar. Okey, yang pasal awak kecil tu biarkan, sekejap kita cakap. Sekarang, awak dah besar. Okey, dah besar, teringin jangan nak main buai. Selalu tengok adik main, tiba-tiba hari tu buai, waktu tu buai kosong. Awak pun duduk kat buai tu. Jadi macam mana awak nak gerakkan buai tu? Awak tolak macam mana? Tolak kaki. Awak ke belakang, lepas tu awak lepas.
Okey, awak ke belakang, awak lepas. Lepas tu macam mana awak nak bagi buai tu sekarang untuk sentiasa berayun? Awak tak ada siapa-siapa ni, awak seorang je. Sentiasa awak gerakkan kaki. Okey, bermaksud untuk gerakkan buai, satu awak sesarkan dia, awak bagi jarak, betul tak? Okey, awak sesarkan dia. Kemudian awak tolak. Awak tolak tu maksud apa? Awak kenakan daya. Kita tolak dia, kita kenakan daya, betul? Lepas tu untuk bagi dia sentiasa berayun, awak sentiasa tolak. Maksudnya awak sentiasa bagi apa sekarang? Sentiasa bagi daya. Betul? Awak sentiasa tolak, awak sentiasa bagi daya, barulah dia berayun. Betul tak? Kalau awak dah tolak, mula-mula awak dah tolak, okey? Lepas tu awak biar, apa akan jadi kat buai tu? Makin lama makin perlahan. Lagi? Lepas perlahan jadi apa? Okey, kenapa? Saya tak ada daya luar. Okey, sekarang kita cakap tak ada daya luar. Jadi kita belajar lagi. Apa kepentingan daya tu untuk memastikan buaian tu berayun, ataupun kenapa daya tu diperlukan supaya buaian tak berhenti. Dari kita bincang. Okey, sekarang ni ni masa awak kecil. Andaikan ni waktu awak kecil, siapa ada abang, siapa ada kakak, inilah situasi dia, betul tak? Okey, abang atau kakak awak atau mak ayah awak yang akan tolak awak dalam buai. Okey, apa yang awak nampak kat sini, awak tolak. Okey, katakanlah abang tu dia lepas sebab dia adik dia baby lagi, betul, kecil lagi. Jadi dia buai waktu mula-mula je. Lepas tu dia biar. Awak akan cakap tadi, buaian tu akan buai perlahan, lama-lama dia berhenti, betul tak? Okey, jadi apa maksud dia? Okey, dekat sini dia tulis, frekuensi asli adalah sistem ayunan yang disesar dan kemudian dibiarkan berayun tanpa tindakan luar. Akan berayun dengan satu frekuensi yang tersendiri. Apa yang awak faham? Faham tak? Tak kan? Siap tak faham kan? Jadi apa maksudnya ayat panjang-panjang tu? Okey, andaikan ini adalah buaian. Andaikan ni buaian. Okey, awak dah duduk. Macam cikgu cakap tadi, kita sesarkan dulu tak? Awak ke belakang, lepas tu awak kenakan daya, benda tu berayun. Kalau awak tak tolak dia, nampak tak? Dia berayun. Tapi lama-lama, dia perlahan. Dia stop. Jadi, yang kita sesarkan, yang dia berayun ni, dia berayun dengan frekuensi dia yang tersendiri. Maksud dia, okey, kita tak bagi pun daya, tapi dia boleh berayun. Lepas awak kenakan daya, dia boleh berayun dengan sendiri. Sebab dia berayun dengan frekuensi dia yang tersendiri, atau awak kena sebut nama dia frekuensi asli. Faham? Setiap objek, okay, kalau awak kenakan daya, contohlah macam botol ni awak gerakkan, awak akan nampak dia bergerak, betul? Maksud dia bergerak dengan frekuensi asli dia tersendiri. Setiap objek dia ada frekuensi asli dia. Okey, cikgu ulang balik. Kalau awak ada satu buaian, andaikan ini buaian, awak kenakan daya dia dan awak biarkan dia berayun tanpa awak kenakan lagi daya, okey, dia akan berayun dengan frekuensi asli dia. Boleh? Itu maksud frekuensi asli. Awak tak kenakan daya dah lepas dia berayun. Awak biarkan dia berayun dengan frekuensi asli dia sendiri. Boleh? Okey, kalau awak tengok buku teks, okey, buku teks awak, dia ada eksperimen ni. Ingat tak yang masa hari Isnin lepas kot, ada satu video yang mula-mula tu, yang dia ada bekas, dia tebuk bekas tu, dia letak macam gandum ke pasir kan. Lepas tu dekat bawah tu awak nampak bentuk gelombang, betul? Okey, sekarang andaikan kita buat eksperimen tu, dan awak biarkan dia berayun, lama-lama awak nampak bentuk gelombang tu akan jadi apa? Dia punya lekuk dia tu apa yang kita nampak? Amplitude dia makin kecil, betul tak? Daripada besar, nanti lama-lama sebab kita tak kenakan daya, dia akan makin kecil. Jadi kita nak tengok sebab apa. Eksperimen ni lebih kurang dengan yang tu lah. Okey. Jadi, kita letak isi beg plastik berisi gula pasir. Okey, kita ikat pada kaki repot. Dekat bawah ni awak ada kertas hitam, cardboard hitam. Okey, awak sesarkan dia, awak biarkan dia berayun. Tapi dia berayun sendiri. So, lama-lama kita akan tengok bentuk graf dekat bawah ni macam mana. Okey, jadi bentuk graf yang akan terhasil adalah seperti ini. Okey, sebab awak ingat, awak ada buat graf sesaran melawan masa, betul? Okey, bila kita buat sesaran melawan masa, awak akan nampak bahawa amplitude tu berkurang dengan masa. Apa maksud dia pula? Okey, sekarang untuk
Macam mana masa awak buat uji kaji bab dia, macam mana kita kira satu ayunan? Satu, contoh awak selesaikan kat sini. Dia pergi sini, dia patah balik betul. Baru kita satu. Okey, bermaksud okey, dekat sini waktu dia berayun, contoh kita buat dia berayun, awak hanya nampak dia punya sesaran tu berkurang, betul tak? Tapi tempoh ayunan dia adalah sama. Dekat sini waktu dia berayun dengan frekuensi asli dia, dia hanya berkurang amplitude, tapi tempoh masa dia sama. Bila tempoh masa yang sama menerusi ciri-ciri gelombang tadi, apa yang akan sama pula? Apa rumus yang ada tempoh masa? Frekuensi. Bermaksud dia akan berayun dengan frekuensi yang sama. Frekuensi apa? Frekuensi asli dia tadi lah. Maksudnya yang dia berayun ni, frekuensi asli dia yang akan sentiasa sama dengan tempoh masa dia. Yang hanya berkurang adalah dia punya amplitude. Dia punya sesaran daripada sini ke titik keseimbangan. Kan, nampak kan? Mula-mula besar. Lama-lama makin kecil, dan makin kecil. Sampailah dia berhenti. Faham? Jadi dekat sini, tadi kita cakap awal-awal, yang lembab secara umumnya yang awak cakap, awak kata, daripada jarak awak daripada kelas sampai ke lab ni, kita tengok ikut masa betul. Siapa paling laju? Jadi kalau kat sini, yang berbeza lembab dekat sini, pelembapan untuk fizik adalah berbezanya jarak, tetapi masa dia adalah sama. Tadi jarak sama, tapi masa berbeza. Sebab tu awak boleh tahu siapa laju, siapa lambat. Dekat sini hanyalah jarak dia berkurang. Maksudnya jarak dia berbeza, tapi masa dia sama. Boleh? Jangan salah tak boleh salah konsep dekat situ. Okey. Jadi daripada graf ni kita nampak bahawa suatu sistem yang sedang berayun mengalami kehilangan tenaga secara beransur-ansur. Jadi yang awal tadi waktu kita cakap pasal buaian tu, awak cakap awak kena sentiasa tolak sebab awak nak kena bagi dia daya. Okey, kenapa kena bagi daya? Sebab kita nak gantikan tenaga yang hilang tu. Okey, kalau tak awak biarkan dia berayun, tak ada daya luar, dia ada tenaga. Tapi lama-lama tenaga dia akan berkurang dan sampailah dia berhenti. Maksudnya tak ada tenaga dah. Sebab tu kita kena bagi daya untuk gantikan tenaga dia. Okay, sebagai contoh macam awak. Okay, awak puasa. Awal-awal awak sahur betul? Okay, awak sahur. Lepas awak pergi sekolah, awak main. Lelaki biasalah. Pak puasa tak puasa kau yang kau main je kan. Okay, awak main. Lepas tu balik rumah. Dah tak ada tenaga betul tak? Maksudnya tenaga tu awak bagi waktu mula-mula sebelum awak mulakan hari awak. Okey, lepas awak buat segala aktiviti, awak pun habis tenaga. Berbeza dengan sekarang. Okey, contoh tadi sarapan, kat rumah sarapan, sekejap lagi rehat, makan lagi. Tengah hari makan lagi. Awak sentiasa ada tenaga. Maksudnya sentiasalah aktif. Faham? Faham tak maksud cikgu? Okey. Okey, untuk graf ni nanti dalam buku modul tu kita buat. Okey, sebelum cikgu minta awak buat, cikgu terangkan dulu macam mana nak lukis graf ni Okey, sebab graf ni penting, kita tahu bahawa amplitude tu akan berkurang dengan masa kan untuk pelembapan. Okey, jadi bila awak buat graf, sesaran dia melawan masa. Tak boleh lah tiba-tiba daripada macam awak buat ni kan, bentuk zigzag macam ni, salah. Jadi macam mana kita nak tunjukkan bahawa dia berkurang tapi tempoh masa untuk satu ayunan tu, satu gelombang tu adalah sama. Okey, mula-mula awak buat dia punya tempoh. Okey, katakanlah dekat sini T, 2T dan 3T. Lebih kurang samalah awak buat nanti. Okey, kita tahu dia berkurang. Okey, letakkanlah katakanlah ni awak punya amplitude yang paling besar. Okey, daripada sini buat satu garisan reference line. Garisan apa orang panggil? Reference line lah. Okey, garisan awak punya. Okey, buat garisan dia. Macam tu. Dan bawah ni daripada, okey, katakanlah dekat sini awak naik 5 kotak. Kat bawah ni pun 5 kotak. Daripada bawah ni ke atas macam ni. Okey, lepas tu nak kena buat apa? Okey, katakanlah sini kita ada berapa? 3 kan? Okey, katakanlah dari 5 lah sini. Okey, so buatkanlah awak punya gelombang tu, bentuk dia daripada macam ni. Okey. Turun ke bawah.
Sekejap. Macam ni. Betul lah. Seakan-akan awak kena tunjukkan bahawa dia berkurang dengan masa. Sekejap, cikgu lukis balik. Okey, ni T awak, ni 2 T. Okey, jadi tunjukkan mula-mula dia lalu T awak, bawah, naik, dan macam ni. Okey? Nanti boleh buat macam ni. Nanti lagi dekat buku model kita buat sama-sama. Boleh. Tapi mula-mula memang awak kena lukislah garisan dia punya reference lines tu baru awak boleh lukis. Okey? Yang dekat bawah ni, yang ni sesaran melawan masa. Yang ini adalah amplitude melawan masa. Jadi bila amplitude melawan masa, awak nampak garis tu menurun, betul tak? Sebab tu kita boleh cakap bahawa untuk satu sistem yang mengalami pelembapan, amplitude tu akan berkurang dengan masa. Okey. Jadi, kita boleh... Sekejap, cikgu dah cakap ke yang pasal? Pelembapan. Okey, tadi kita cakap kehilangan tenaga, betul? Okey, kehilangan tenaga ni apa maksud dia? Apa sebab dia? Kalau buai, sekarang ni katakan anda ganti buai, dekat kawasan ni apa? Awak ada apa? Udara. Maksudnya pergerakan dia akan terganggu disebabkan rintangan udara. Dia perlu bergeser dengan udara, atau mungkin faktor tali itu sendiri kan. Tali itu bergeser ke apa. Faktor luaran bermaksud yang dekat luar ni apa yang menyebabkan awak punya sistem tu boleh hilang tenaga. Kita nak buai, tapi dia dah tak cukup tenaga sebab kena atasi tenaga-tenaga rintangan dekat luar ni. So mungkin geseran, rintangan udara, mungkin daripada tali itu sendiri. Okey? Dan kemudian pelembapan dalaman. Okey, kalau awak tengok sini dia cakap apa? Bagi getaran spring, kedua-dua pelembapan luaran dan dalaman berlaku. Contoh, ada spring. Okey, ada spring, ada turun dan naik, betul? Okey, turun dan naik tu apa bahasa kita cakap dekat spring? Turun dan naik spring tu. Kesinyal. Bila awak tarik, kita buat apa? Kita regang. Bila dia naik, dia mampat, betul? Benda tu lah. Jadi spring tu bila dia turun dan naik, berlakunya renggangan dan mampatan dalam dia punya zarah spring tu sendiri. Jadi untuk spring, selain dia punya pelembapan dekat luar sebab geseran, sebab rintangan udara, dalam spring itu sendiri berlakunya pelembapan dalaman. Dekat dalam tu zarah-zarah tu perlu merenggang dan juga perlu mampat. Faham? Kalau luar, maksudnya apa-apa yang dekat luar ni mengganggu sistem tu. Kalau dekat dalam sistem itu sendiri, apa yang menyebabkan tenaga boleh hilang? Boleh tak? Okey. Jadi kehilangan tenaga sebab apa? Ada dua faktor. Faktor pertama? Faktor luar. Yang kedua? Faktor dalaman. Jadi kat sini barulah kita boleh takrifkan. Yang tadi tu yang kita lukis graf tu, okey, yang kenapa kita nampak pengurangan amplitude. Jadi untuk pelembapan, okey, dia adalah pengurangan amplitude bagi sistem berayun akibat kehilangan tenaga. Okey, bukan sebab awak dah tak bagi daya, dia sendiri dah tak ada tenaga. Dia hilang tenaga, tapi kita dah cakap tempoh masa dia adalah apa? Sama. Bermaksud frekuensi dia malar, frekuensi dia sama. Dia berayun dengan frekuensi apa? Sama. Nama dia apa? Frekuensi ni apa nama dia? Bila kita biarkan berayun? Frekuensi asli. Okey. So, saya ulang. Pelembapan. Pengurangan amplitude sistem berayun akibat kehilangan tenaga yang berlaku pada frekuensi malar, pada frekuensi asli dia. Okey. Jadi macam mana awak nak mengatasi ni? Macam awak cakap tadi, untuk awak kekal berayun, awak kenalah sentiasa tolak dia, betul? Sentiasa tolak dia, sentiasa kena bagi daya dia. Okey, bermaksud awak kenakan daya luar berkala. Apa maksud berkala? Sentiasa ke? Maksudnya adalah waktu-waktu dia, bukan sentiasa. Kejap-kejap kena tolak, kejap-kejap kena tolak. Okey, berkala pada sistem berayun. Okey, daya berkala yang berterusan. Okey, satu lagi, ini nama dia daya paksa, ayunan paksa.
Bila awak bagi daya berkala, sistem tu dah berayun. Lepas tu awak tolak dia lagi, awak bagi daya lagi. Jadi ayunan ni yang nama dia ayunan paksa. Okey, dan daya ini akan memindahkan tenaga ke dalam sistem untuk menggantikan tenaga yang hilang. Jadi macam kita cakap tadi, kalau awak kena sentiasa makan, barulah tenaga awak ada, barulah awak aktif. Macam untuk sistem berayun, awak kena sentiasa bagi dia daya, barulah dia boleh dapat gantikan tenaga tadi. Barulah dia boleh kekal berayun. Boleh? Okey. Yang ni awak kenakan daya bila dia berayun, nama dia ayunan paksa. Ada satu lagi, bila awak bagi dia berayun, nama dia adalah resonan. Apa pula resonan? Macam cikgu cakap tadi, pelembapan dan resonan dia saling memerlukan. Tapi dia berbeza, tapi dia perlu. Apa maksud dia? Okey, resonan ni apabila sistem berayun dikenakan daya luar. Awak bagi dia daya luar, tapi beza dia dengan ayunan paksa. Ayunan paksa awak tolak je. Ya, awak tolak suka hati lah nak tolak dia berayun besar mana pun, dia akan berayun je, boleh berayun rendah ke, tinggi ke, betul tak? Okey, untuk resonan ni, awak kenakan daya luar, tapi dia mestilah frekuensi yang sama dengan frekuensi asli. Maksud dia, akan ada satu daya, bila kita kenakan dekat sini, yang tadi dia berayun macam ni tu, dia akan berayun dengan frekuensi dia macam ni, sampailah dia ada tenaga. Dia akan kenakan daya kat sini. Macam mana contoh dia? Cikgu tunjuk. Okey. So, semasa resonan berlaku, awak perlu tahu sistem yang awak ni daya luar, sistem yang awak bagi ni, sistem asal dia berayun dengan frekuensi asli dia. Bila dia berayun dengan sistem frekuensi dia waktu resonan, dia akan berayun dengan amplitude maksimum. Okey. Tadi kita cakap pelembapan dia berayun, lepas tu dia kurang amplitude. Okey, yang resonan awak bagi yang ni daya dari luar untuk dia berayun pada frekuensi asli dia dan dia hasilkan amplitude paling maksimum. Okey, macam mana maksud dia? Kalau tengok eksperimen ni, okey, ini eksperimen dalam awak punya buku teks. Okey, awak ada dua tala bunyi. Kita dah cakap tadi, kita kena frekuensi yang sama. So, katakanlah P awak 100 Hz dan Q awak adalah 100 Hz juga. Okey, bila awak ketuk P ada frekuensi 100 Hz. Bila kita ketuk, kita hasilkan apa? Awak akan menyebabkan getaran, betul tak? Zarah-zarah tu bergetar. Bila zarah-zarah tu bergetar, gelombang apa terhasil? Gelombang bunyi. Okey, gelombang bunyi terhasil dan gelombang bunyi tu akan merambat, betul tak? Dia merambat sampailah dekat Q. Sekarang ni Q tu sama frekuensi. P sama frekuensi dengan Q. Bila dia merambat, sebab sama frekuensi, jadi dia akan terima tenaga tu. Okey, dia terima tenaga tu dan apa akan jadi dekat Q? Q pun akan bergetar. Q pun akan keluarkan bunyi, betul? Okey, kenapa? Sebab frekuensi Q sama dengan P. Contohnya macam mana kita nak faham? Sekejap, tak apa, cikgu dia ni. Okey, tengok Okey, ni berbeza. Awak tengok apa jadi dekat bola pingpong. Itu sama. Nampak tak? Okey. Ulang balik. Cikgu ulang balik. Kita tengok. Tengok balik yang tak sama tu apa jadi dengan awak bandingkan bila yang sama. Okey, ni tak sama. Apa jadi kat bola pingpong? Tak ada apa-apa kan? Okey, bila awak tukarkan dia, yang sama apa jadi? Dia bergetar. Okey, dia bergetar. Okey, jadi maksud dia, bila frekuensi tu tak sama, okey, yang ni yang awak nak bagi resonan, yang ni yang daya luar, awak kenakan daya luar, dia pindahkan tenaga, dia merambat. Tapi disebabkan dia tak sama sekarang, yang ni tak boleh mengalami resonan. Tapi bila yang ni frekuensi dia sama, ni frekuensi sama, awak kenakan daya luar, dia pindahkan tenaga, dia merambat. Sebab frekuensi sama, dia boleh mengalami resonan. Faham? Maksud dia kena frekuensi dia sama. Okey, barulah awak boleh dengar bunyi tu. Okey, sekejap. Okey. Eksperimen yang kedua untuk kita tunjukkan macam mana resonan, awak ada nama dia bundle Bolton.
Okey, bandul buatan ni di mana kita susun ni, ni diguna cawan lah. Boleh juga kita ikat bandul, apa-apalah benda asalkan dia berayun. Okey, kita ikat dia pada seutas tali halus ke atas. Kemudian apa kita buat? Yang X ni, okey, yang X ni kita sesarkan dia ke depan macam ni, ke belakang. Okey, maksudnya awak sesarkan dia macam ni. Bila awak buat macam ni, apa akan jadi dekat ABCD tu? Bila awak sesarkan X, apa akan jadi dekat ABCD? Dia akan bergetar, dia akan bergerak juga, betul? Dia akan ke depan, ke belakang. Tapi apa yang membezakan dekat sini? Awak nampak dia beza apa? Ketinggian dia punya apa? Panjang apa? Panjang tali. Okey, kalau sistem bandul dengan tali itu melambangkan apa? Dia represent apa? Dia bagi info apa kat awak? Bukan? Bukan? Bukan jarak. Okey, tempo lah, tempo berayun. Bila tempo berayun bermaksud? Frekuensi. Bermaksud dekat setiap bandul ABCD ni, sebab dia ada panjang tali yang berbeza, bermaksud dia akan berayun dengan frekuensi yang berbeza. Boleh? Panjang tali berbeza, frekuensi yang berbeza. Jadi dekat sini, yang mana yang sama panjang dengan X? C. Bila sama panjang, apa maksud dia? Frekuensi dia sama. Maksudnya frekuensi C sama dengan X. Betul tak? Jadi C yang daripada tak berayun, dia pun akan berayun. Yang lain pun akan berayun. Tapi sebab C frekuensi dia sama, jadi apa jadi dekat amplitude dia? Sama. Kalau kita beza A, B, C, D, apa beza amplitude C berbanding A, B dengan D? Tadi kita cakap resonan dia berayun dengan frekuensi asli dia. Satu lagi kita cakap dia akan menghasilkan amplitude yang apa? Kalau resonan, maksimum. Maksud dia waktu X ni berayun, okey, nanti berlakunya pemindahan tenaga kepada D, kepada C, kepada B dan A. Yang ni semua akan berayun. Tapi sebab C ni panjang tali dia sama, frekuensi dia sama, betul? Frekuensi asli C sama dengan frekuensi X. Jadi dia akan berayun dengan amplitude yang paling maksimum. Boleh? Kalau soalan tanya, kenapa ABCD ni berayun? Awak gerakkan X, tapi kenapa ABCD tu berayun? Sebab apa? Tali tu buat apa? Tali tu pindahkan tenaga daripada yang berayun ni tadi. Okey, dia pindahkan tenaga kepada A, B, C, D. Tapi sebab C frekuensi asli C sama dengan X. Okey, jadi maksud C ni akan dapat tenaga yang lagi banyak, lagi besar berbanding A, B dan D. Jadi dia akan hasilkan amplitude yang paling besar. Boleh? Dia ada tenaga yang besar, jadi amplitude dia lagi besar. Okey, jadi kalau kita tengok video dia, okey, awak tengok okey, dia tarik yang merah tu. Okey, apa akan jadi? Yang ni tak nampak sangat. Sekejap lagi dari tepi kita ada satu video lagi. Okey, perhatikan pergerakan. Awak akan nampak apa? Nampak tak yang hitam tu macam berayun juga? Yang lain tu dia berayun, tapi sebab dari kedudukan depan awak tak nampak. Sekejap lagi dia pusingkan. Okey, dari kedudukan sini. Okey, kita ayunkan yang tu. Apa jadi? Nampak tak? Semua berayun. Okey, tapi sebab yang ini dia sama panjang, maksud dia frekuensi sama, jadi amplitude dia adalah besar berbanding yang lain. Faham? Sebab dia dapat tenaga lagi banyak berbanding yang lain, dia hasilkan amplitude yang lagi besar berbanding bandul yang lain. Faham? Okey? Sekejap, cek minum air dulu. Okey. Okey, selain dua eksperimen tu, ada satu demonstrasi lah. Yang ni biasa contohnya awak pernah dengar. Okey, contohnya awak ada cawan.
Apa yang orang buat dengan cawan tu? Kalau nak kait dengan resonannya. Apa operasinya? Okey, operasinya maksud dia akan menyanyi, dia akan keluarkan suara, betul. Jadi apa kaitan suara dengan gelas? Suara? Suara apa? Izati? Okey. Lepas tu apa tadi dekat gelas ni? Maksud dia bila orang tu operasinya tu, kalau awak nak try pun boleh kat rumah kan. Okey, bila frekuensi awak sama dengan frekuensi gelas, cikgu dah cakap kan, setiap objek dia ada frekuensi dia sendiri, betul? Bila suara kita hasilkan tu sama dengan frekuensi gelas tu, okey, jadi kita akan bagi tenaga dekat gelas ni, betul? Gelas ni akan bergetar, zarah-zarah dekat dia akan bergetar. Bila dia bergetar sebab frekuensi dia sama, jadi lama-lama dia akan, apa orang kata, pecah sebab dia tenaga dia banyak. Kalau frekuensi tak sama, apa jadi kat gelas ni? Dia bergetar juga tak awak rasa? Dia bergetar. Dia bergetar tapi tak sampai pecah lah sebab frekuensi tak sama. Maksud dia dapat tenaga, dia dapat gelombang. Tapi sebab bukan frekuensi sama, dia tak dapatlah tenaga paling banyak sampailah dia boleh pecah. Apa contoh dia sekejap Yang ni dia letak speaker kot, tak apa cikgu speed up. Shockwaves from a punch can do damage to the human body. Dengar ke? Time orbit 10,000 frames per second. Sekejap cikgu cepatkan lah, ni lambat lah ini. Okey, nampak kan? Okey, ni dia letak speaker. Okey, dia letak speaker dekat sebelah gelas supaya gelas tu dapat terima gelombang, gelas tu zarah-zarah dekat gelas tu bergetar. You see why? Okey. Let's record it while I crank the volume. Dia pakai slow-mo tau, slow motion video, so kita boleh tengok. Kita boleh nampak macam mana. Okey. Okey, nampak dia pecah. Jadi dia rekod balik yang slow-mo punya. Alright, I took 10,000 frames per second. I took 1 second. I recorded back to the video. It ain't good to see it through. Okey. Nampak? Okey. Waktu dia dapat gelombang tu, dapat tenaga tu, dia akan bergetar. Okey, zarah-zarah dia, zarah-zarah gelas tu akan bergetar. Okey. Dekat dengan frekuensi dia lagi kuat bergetar, betul? Dapat tenaga banyak, lagi kuat dia bergetar. Sampailah, okey, sampai frekuensi sama, dia pecah. Okey. Dah. Bila dah frekuensi sama, apa akan jadi? Lagi kuat, dah lama-lama baru pecah tak lagi. Faham? Kenapa dia boleh? Sebab waktu frekuensi sama, tenaga dia dapat lagi besar. Bila tenaga besar, dia akan, apa orang kata, sesaran dia lagi besar. Sebab tu dia boleh pecah. Boleh? Okey? So, nanti kalau anda kata ada soalan ke apa, janganlah pula awak cakap, bila dia tanya kenapa gelas tu boleh pecah bila awak nyanyi, janganlah cakap apa suara tak sedap ke apa kan. Cikgu cakap, awak pelajar fizik, jadi beragak-agaklah tulis. Sebelum tulis satu benda yang logik tu, kaitkan dengan konsep apa awak dah belajar. Kalau kita dah tahu, kalau suara tu apa? Bunyi. Kalau bunyi dalam gelombang, jadi gelombang, macam mana pula gelombang boleh pecahkan ni? Macam tu dia. Jangan jawab jawapan tu based on logik semata-mata. Logik tu betul, tapi apa term fizik yang kita pakai sebelum dapatnya jawapan logik tu? Boleh? Macam tu. Okey. So, kita dah cakap kan resonan. Okey, resonan ni apa? Bila awak kenakan daya luar. Daya luar tu mestilah apa? Sama apa? Sama apa? Daya luar yang awak kenakan kepada sistem rayon, dia mesti sama apa? Frekuensi. Sama dengan frekuensi apa? Frekuensi asli. Bila frekuensi asli, dia akan hasilkan apa? Getaran. Amplitude. Dia akan menghasilkan amplitude yang paling besar, paling maksimum. Tu resonan. Okey.
Okey, sekarang sebelum kita bercerita pasal benda lain dulu, okey, mari kita tengok apa kebaikan, bukan kebaikan lah, apa kegunaan resonan dalam kehidupan seharian. Okey, yang pertama gambar apa? Radio, speaker. Nampak tak apa kat sini? Apa kat sini kita panggil dia? Hertz. Hertz tu apa? Frekuensi. Jadi setiap radio, okay, dia ada frekuensi dia tersendiri, betul tak? Okey, jadi macam mana awak kat rumah, awak nak dengar radio yang awak suka? Awak putar frekuensi. Lepas tu apa akan jadi? Lepas awak putar, awak dengar lagu ke DJ tu nyanyi. Tapi sebab apa? Macam mana bila dengan senangnya awak putar, awak boleh terus dengar. Tanpa awak perlu pergi pun dekat tempat mana diorang live tu. Apa yang berkaitan di sini? Maksud dia daripada dia punya tempat dia live tu, macam mana awak boleh dengar apa yang dia cakap daripada sampai dekat rumah awak dengan hanya menggunakan radio dan frekuensi. Frekuensi dia sama. Bermaksud bila menara, awak ada menara pemancar, betul? Okey, menara pemancar untuk radio tu dia akan hantar gelombang pada frekuensi. Katakanlah ni 88.3. Okey, frekuensi 88.3 dan dekat rumah awak cari frekuensi 88.3. Sekarang frekuensi yang radio ni sama frekuensi asli ni, sama dengan yang gelombang ni. Jadi awak akan dapat dengar radio. Betul tak? Kan? Okey. Itu yang pertama. Yang kedua. Pernah main kan? Pernah lah, tipu tak pernah kan? Pernah, zaman korang dah main benda ni dah. Okey. Macam mana benda ni berfungsi? Apa? Remote. Remote. Frekuensi yang radio remote tu sama dengan frekuensi kereta. Pernah tak cuba remote ni, kalau ada awak dengan kawan awak, katakanlah Koyum dengan Zaki, dua-dua ada kereta lain warna, lain jenis. Okey, pernah tak awak try? Contoh Koyum nak try guna remote dia untuk gerakkan kereta Zaki, boleh bergerak tak? Sebab apa? Sebab lain frekuensi. Janganlah pula cakap sebab tak isi minyak ke, sebab lain jenis ke. Awak dah belajar sekarang, okey? Yang dia perlu frekuensi sama barulah dia dapat bergerak. Boleh? Okey, kalau kat rumah selain benda ni, apa lagi yang awak guna? Remote TV lagi? Remote aircon lagi? Kipas? Kipas pakai elektrik, dia pakai motor. Sebab tak apa, kipas ni kita biarkan dulu sebab dia daripada elektrik. Yang maksudnya awak angkat remote tu dia jauh. Yang kalau okey, yang tu yang remote yang ni. Okey. Selain tu ada 5G. Tu. Ya, dia live frekuensi ya? Saya tak tahu. Apa? Dah, yang kita cakap kat rumah lah, janganlah besar sangat korang ni. Yang kat rumah. Okey, betul. Maksudnya yang awak nak buka rumah awak tu lah. Okey, selain benda tu? Awak apa? TV? Nah, itu kita cakap dalam rumah. Kita fikir dalam rumah dulu. Laju dia korang. Okey, dekat rumah, pagar apa? Pagar auto gate. Sama kan? Pakai remote kan? Baru boleh buka. Kalau kita kereta pun. Kalau kita try remote kita tu dengan jiran punya auto gate sebelah, tak terbuka kan? Maksudnya remote tu frekuensi dia sama dengan frekuensi untuk auto gate tu terbuka. Okey, yang ni kita cakap pasal dia punya aplikasi. Maksudnya kita gunakan resonan dalam kehidupan seharian. Okey. Sekarang kita cakap tadi, bila daya tu kita kenakan, frekuensi dia sama dengan frekuensi asli. Amplitude dia akan maksimum. Okey. Apa keburukan dia untuk bangunan ataupun structure, any structure? Dia boleh runtuh. Okey, sekarang siapa kalau maksud Izzati cakap tu lagi kuat dia punya daya, lagi apa punya aku cakap? Getaran dia lagi kuat daya, lagi kuat getaran, dia akan boleh runtuh. Sekarang kalau bangunan, kalau structure, apa yang bagi daya, apa yang bagi getaran tu? Apa dia? Udara. Daripada apa?
Kereta lalu. Okey, kita cakapkan bangunan tinggi lah. Bangunan yang tinggi supaya awak senang nampak. Okey, bangunan tinggi. Macam kawan-kawan cakap tadi, udara. Kenapa udara? Udara bertiup, dia ada frekuensi dia tersendiri. Kita dah cakap tadi, bila satu sistem mengalami resonan, frekuensi, katalah frekuensi angin tu macam ni, mestilah sama dengan frekuensi bangunan tu. Bila sama, dia akan sesar, dia akan amplitude dengan yang paling besar. Awak akan nampak dia bergoyang. Bahaya tak bahaya? Bahaya kan? Jadi kita tengok apa yang telah terjadi. Yang pertama, okey, kalau tengok kat buku teks awak, Tacoma Bridge ni tahun 1940. 1940 dekat Amerika Syarikat. Okey. So, apa yang jadi waktu ketika ni angin bertiup pada frekuensi yang sama dengan jambatan tu. Betul, setiap objek dia ada dia punya frekuensi tu tersendiri. Okey, jadi angin bertiup dengan frekuensi yang sama dan menyebabkan jambatan tu berayun dengan amplitude yang besar dan akhirnya dia runtuh. Jadi, tengok. Klasik sangat. Klasik kan? Saya tengok Nampak tak? Kalau ni dah bahaya kan? Betul tak? Ni dah bahaya kan? Dan akhirnya jambatan ni runtuh. Okey. Yelah dah turun. Cuba duduk kat atas tu. Takut panik ke? Duduk tempat selamat lah. Yelah rakam lah. Detik dia. Pak, untuk. Fortunately, the only casualties were a car stalled on the bridge and a dog. Alright. So, awak nampak dia dah runtuh, betul? Okey. Cikgu cakap tadi, angin tu, angin bertiup pada frekuensi yang sama dengan jambatan. Jambatan berayun. Dia berayun dengan amplitude yang paling maksimum dan kemudiannya dia runtuh. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, kalau ingat buku teks awak, London apa nama dia? Okey, London Millennium Footbridge, betul? Okey, sebelum cikgu tunjuk video ni. Okey, siapa pernah pergi restoran Bangi Square? Yang dekat Jalan Reko tu. Nak ke Bangi tu. Satu. Yang asal. Dia dekat Reko tu. Okey, pernah lalu. Pernah masuk? Okey, yang pernah masuk, apa speciality dekat Bangi Square tu? Selain kedai-kedai tu tak payahlah cakap. Dia punya apa yang special tu dengan kita boleh relate dengan ni? Remote? Bukan remote. Pernah lalu tak dekat satu tempat? Apa Raja? Apa Raja? Ada apa? Ada jambatan. Ya, jambatan tu kalau awak pernah pergi Bangi Square, okey, jambatan tu memang budak-budak sukalah duduk. Okey, dia suka ke apa? Dia jambatan tu dia buat macam buai. Seolah-olah bila kita berjalan kita akan berayun. Okey, jadi budak-budak kalau mak tengah makan, dia orang memang suka duduk dekat jambatan tu, dia berayun ramai-ramai. Dia berayun lah, memang betul. Nak lalu pun memang tak boleh. Dia jadi kita akan berayun sama, betul. Okey, sekarang ni dekat London ni dia buat satu jambatan macam tu juga. Okey, di mana kita boleh berjalan, bukan kereta dekat sini. Awak berjalan, jambatan yang kita berjalan, tapi jambatan tu berayun. Okey, jambatan tu berayun. Sekarang ni berapa orang yang dia dekat situ? Berapa ribu? Okey, sekarang ni bila jambatan tu ada 2,000 orang. Okey, apa yang jadi? Cikgu cakap tadi, bila kita seorang berayun, awak ayun-ayun, lepas tu datang lagi seorang nak lalu. Awak pun akan terikut berayun, betul? Sebab dah seorang berayun. So awak lalu ni memang dah terikut berayun. Sekarang ni awak ada 2,000. So jadi apa? 2,000 tu akan berayun juga, betul? Okey, jadi dari mana datangnya daya luar? Kalau tadi daya luar daripada angin, sekarang daya luar tu datang dari mana? Jalan kaki. Dari orang itu sendiri. Bila awak berayun, sekarang awak berayun ke kiri ke kanan,
Maksudnya awak tolak benda tu, betul? Ke kiri, ke kanan, awak sendiri yang kenakan daya luar kepada jambatan itu. Okey, jadi apa yang jadi? Nanti kita tengok video lagi, nampaklah dia berayun pada amplitude maksimum dia. Okey, tapi tak sempat tutup sebab dia orang minta yang yang duduk dekat atas tu untuk kosongkan tempat tu, lepas tu dia tutup untuk buat pembaikan. Jadi kita tengok awak boleh nampak lagi. 2,000 orang dekat atas jambatan. Nampak tak? Apa mati? Nanti siapa-siapa pergi bagi square bolehlah try duduk atas jambatan tu kalau pergi waktu hujung minggu memang budak-budak suka duduk atas tu. Cikgu daripada cikgu tak ada anak sampai ada anak memang aku stres kalau duduk situ. Nak lalu je memang stres dia kau. Okey. Jap. Belum. Okey. Jadi, kan kita dah cakap tadi untuk bangunan struktur yang tinggi, struktur yang besar. Okey, sebab bila bangunan dia ada udara, betul? Satu udara. Selain udara, apa yang boleh menghasilkan daya luar adalah gempa bumi. Betul? Gempa bumi ada tenaga yang besar, betul? Ada daya yang besar. Jadi, untuk elakkan bangunan yang tinggi-tinggi ni, daripada bila ada gempa dia berayun ataupun bila angin bertiup dengan frekuensi yang sama dia berayun besar. Okey, dalam bangunan tu kita perlukan satu benda ni. Benda ni dinamakan mass damper. Okey, pelembapan dalam bahasa Inggerisnya adalah damping. Maksudnya item ini adalah item untuk mewujudkan fenomena pelembapan itu. Okey, dia letak dekat bahagian atas bangunan. Yang ni yang ada, yang ni yang tak ada, nanti awak tengok. Okey, nampak tak yang ada dengan yang tak ada, apa beza dia? Yang tak ada dia lagi berayun, lagi besar, betul tak? Lagi kuat kan? Yang ada ni macam slow sikit. Dia bukan tak ada langsung dia kurangkan. Dia kurangkan impact waktu gempa bumi. Okey, jadi dekat sini ada siapa-siapa yang ada di arkitek tak pertama? Siapa yang ada di arkitek? Sebab awak ambil lukisan kecucaan tu. Masa adalah arkitek. Okey, nanti kalau yang awak masuk arkitek, awak akan ada projek-projek ni. Okey, dari mana kita akan buat menara daripada mancis tu kan, buat menara, buat jambatan. Awak akan adalah benda-benda ni untuk kita tambah baik kita punya struktur. Untuk benda-benda yang tak diingini berlaku. Okey, jadi ada apa-apa soalan? Ya. Saya tak tahu benda ni related dengan kalau pasal Eiffel Tower tu kan benda tu kan kecil besar. Itu stability. Dia dekat atas, kat bawah. Itu stability. Dia sekarang, okey, yang awak cakap Eiffel Tower tu, okey, bentuk Eiffel Tower daripada atas ke bawah, itu berkaitan stability. Kan, stability kita buat, kita cuba minimizekan dia punya, orang kata, nak jatuh tu kan, kita center of gravity dia tu kita rendahkan, betul? Okey, sekarang ni kita bercakap untuk bangunan contoh macam Merdeka 118, kan tinggi. Okey, macam menara apa lagi? Yang menara dekat Dubai tu, kan tinggi kan? Dia tinggi, lepas tu bentuk dia runcung macam ni. Dia tak ada daripada atas lebar, tak ada kan? Yang ni untuk bangunan yang sebegitu. Kita nak tinggi, kita nak nampak dia cantik, kita tak nak dia besar. Jadi dia perlu ada mass damper dekat atas. Balik nanti boleh tengok juga menara Taipei, dia ada benda ni, mass damper. Ya. KCC kan sebab ada jambatan. Jambatan tu yang untuk stablekan dia. Itu fungsi jambatan tu untuk stablekan dia. Alright. Okay, sekarang cover. Lambat ini. Okay, buka modul. Okay, dapat kita buat sama-sama. Okay, buka buku modul.
Siapa yang tak hantar ni? Okey. Okey. Muka surat 97. Ha? Senang tu tak apa, nanti buat sendiri. Okey, 97 kita bincang sama-sama. Okey, soalan 3 tu okey, buat soalan 3 sekarang, lakarkan macam mana cikgu ajar tadi. Awak perlu buat apa? Buat garis reference dulu, lepas tu kita bahagikan tempo dia. Okey, buat nombor 3 dulu cepat. Cepat, buat nombor 3. Pakai pensel. Gerak pakai pensel. Gila lah polis. What else difference? Okey, sesaran letaklah unit dia sentimeter. Okey, sesaran melawan masa. Okey, masa saat kosong. Okey, buat awak punya garisan reference awak. Okey, lepas tu bahagikan tempo awak. Memang ada 4 cikgu. Ada part, boleh juga nak buat lebih. Tapi asalkan awak bahagikan tempo dia sama, baru dapat bentuk dia. Tak boleh? Buat dia punya tempo dia dulu, baru boleh nampak. Sebab tempo dia sama. Buat tempo dia buat sama panjang. Tempo pergi 2T, 3T ni buat sama panjang. Baru awak boleh lakar dia. Ni buat asal macam ni. Awak punya line ni, rujukan tu, reference line tu. Mana? Boleh lah. Okey. Boleh awak malu lah weh. Ya, boleh sikit-sikit. Okey, boleh tu. Alright. Boleh lah. Lepas tu label yang dia punya A tu. Okey, label lah sini 1A. Okey, label 2A. Okey, label awak punya amplitude 3A. Ya. Apa? Boleh? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, saya nak pesan ke awak, cuti seminggu saya akan bagi awak 2 Google Form. Buat ikut yang saya arahkan, lepas tadi baru buat. Kan, yang hentam tu tulis nombor yang awak hentam. Buat, jangan tengok nota, buat sendiri ikut masa yang ditetapkan. Faham? Faham ayat bahasa Melayu? Macam awak akan translate in English. Okay? Okay, yang hentam tulis, and then bila submit dapat yang salah, okay, check balik yang hentam dengan salah tu. Sebab hentam, maybe awak betul, maybe awak salah. Trial baru-baru ni
Teruk sangat juga ya. Teruk dia orang, teruklah korang tahun depan. Faham? Tak kira siapa cikgu awak masih di bawah saya. Doa-doa lah tak dapat saya. Dapat masak lah awak. Faham? Okey, ada dua bab 3 dan bab 4. Mula dari sekarang, saya tak ada. Kalau rasa tak nak ambil fizik, drop dari tingkatan 4. Bukan dah tingkatan 5 baru drop. Dan kalau markah awak belas, sedar diri awak tak layak berada di sini. Boleh? Markah awak belas, tingkatan 4 akhir tahun, saya akan reject awak dari ambil fizik. Sebab memang tak layak. Sedar diri, bayar ambil sains biasa. Boleh? Saya akan check siapa tak buat, siap awak. Okey, selamat bercuti. Okay? So, sebelum nak jawab tu, study dulu. Faham? Study. Jangan main buat ke. Okay, dah. Nombor 3 dah. Lambatnya, ya Allah. Baik dah? Okay. Lah lambatnya lah, kau gerak cepatlah sikit. Cepat sikit. Ni tak sama ni. Cikgu cakap apa? Buat tempo dia dulu. Salah ni. Buat tempo dulu. Boleh lah. Buat tempo dia. Sampai ke dalam